Saya selaku pengerusi Kebangsaan Persatuan Harapan India Malaysia menjemput anda semua untuk membantu saya agar mendapat keadilan atau serangan atau cubaan bunuh yang berlaku terhadap saya. Ini semua berlaku semenjak saya dengan berani menyoal dan membuat aduan di SPRM tentang penyelewengan dana penjana perkeso dipercayai ada beberapa ahli MIC terlibat. Pada 22/7/2022 didatangi satu kumpulan iaitu ahli MIC yang begitu rapat dengan Menteri Sumber Manusia. Di sana mereka membuat kecoh dan ugutan serta makian. Pada 27 hari bulan 2022 berlaku cubaan bunuh terhadap saya di Kajang. Memang cubaan itu dilakukan dengan niat. Bagaimana saya mati pada hari itu? Kerana dia kelar sampai saya mendapat 16 jahitan di belakang. Okey, memang dia sudah target untuk potong saya punya saraf. Okey, tapi memang nasib saya baiklah. Okey. Kenapa saya cakap saya bagi tahu dengan niat sebelum kejadian 27, 22 pun orang yang sama dia ada datang ke SPRM dan ada berkenalan dengan saya. Mungkin pada masa itu adalah beberapa ahli persatuan dengan saya, so dia tak dapat buatlah. Dan dia tahu macam mana saya duduk dekat hotel sana, dia datang sana, sembang, sekejap saya pun sudah salam dan saya nak balik, dia dari belakang, dia sudah tarik, dia kelar, dia lari. So, memang ada niat. Kalau sudah ada niat, bermakna cubaan bunuh. Patut Seksyen 307. Dan saya juga membantu pihak polis memberi beberapa maklumat, iaitu seorang sering berkata dia adalah adik kepada Dato' Seri Saronan, iaitu Menteri Sumber Manusia. Okay. Dia yang ambil gambar hotel, kereta dan hantar location saya kepada pelaku. Saya pun dapat itu maklumat, saya ada bantu pihak polis. Saya sebat dekat dia orang. Okay. Bermakna dia pun bersubahat. Dan seperti mana saya sebut, mereka ada niat. Pada 5 hari bulan 8, 2022, saya diserang sekali lagi gunakan cara yang sama. Menggunakan pisau semasa pertengkaran mulut tentang kecoh yang ahli MIC buat di perkarangan MIC. Inilah ahli MIC, okey. So yang ini yang baru-baru ini potong tangan saya. Tengok dia orang datang hari itu, datang ke SPRM juga. Okey. Dan memang dia rapat dengan, tengok ketua wanita MIC semua dia orang rapat. Okey. Pertengkaran mulut. Kenapa dia tanya kenapa saya sentiasa kacau Datuk Seri? Saya kata, selaku dia Menteri Sumber Manusia, setiap rakyat berhak untuk menyoal. Kalau ada salah laku, memang kita ada hak untuk mengkritik. Sebab mitra, sebelum ini mitra, itu adalah dana kerajaan yang diberi oleh kerajaan kepada kaum India untuk memajukan kaum India. Okey? Selepas itu pun sudah habis. Selepas itu, dana penjana pula. Dana penjana ini bukan duit dari kaum India, dari perkeso. Setiap rakyat hasil titik peluh. Sebab caruman kita. Tengok macam mana mereka menyeleweng. Ada juga yang pemimpin dan politik. Wah, sampai beli kereta Maserati import dari luar negara. Itu pun saya dapat maklumat. So, saya pun bagi kepada SPRM. So, sekarang kalau mereka rasa kami tak boleh menyawal mereka, mereka patut tak perlulah pegang jawatan menteri ke apa kan. Okey? Dan pada hari 5 hari bulan 8, semasa saya pergi ke kedai gunting, memang nak pergi potong rambut lah dengan adik saya kan. Masa tu saya terserempak dengan yang ini. Sebab di SPRM dia buat video, dia kata Manimaran Pondan. Semualah Manimaran Pondan, dia lari. Kita pergi untuk bagi aduan. Kita bukan pergi untuk gaduh. Dan masa tu saya terserempak, saya pun tanya dia, kenapa you datang hari tu dari SPRM buat kecoh? Dan masa tu dia sudah start mula membebel. Dia rasa takut semua kan. Itulah jadi pertengkaran mulut. Pada masa tu pun dia kata, kenapa kamu ni sering kacau Datuk Seri? Tengok. So mereka ini serang saya sebab mereka tidak puas hati saya menyoal Datuk Seri, iaitu Menteri Sumber Manusia. Okey? Dan dia ajar ke luar kedai. Semasa sembang
saya pun marah dia jugalah. Okey, pasal video yang dia buat kan. Tiba-tiba dia memang sudah ada standby pisau. Saya ingat panjang macam ni lah. Okey. Dia terus potong. Itu video pun ada viral. Sebab ada orang yang datang ke kedai itu ambil video Masa tu saya tahan dengan tangan saya. Saya kena. Memang sudah luka besar, darah berlumuran darah pun banyak. Okey. Dan saya pun ikat kain, saya mula kejar dia pun lari. Sebab saya nak tangkap dia. Tapi dia sudah lari. Saya pun dengar dia buat laporan polis palsu juga. So saya harap pihak polis harus siasat laporan itu. Kalau laporan palsu, itu pun mesti mau ada satu tindakan. Section 182, Akta Laporan Palsu. Okey. Sekarang apa yang saya tidak puas hati Selepas saya kena tetap, saya pergi ke hospital. Saya mendapat pembedahan. Okey, sebab dalam pun jahit, luar pun jahit. Okey, 16 lah luar, tapi dalam saya pun tak tahu berapa. Sampai sekarang tangan saya bukan macam dulu lah. Okey, memang rasa sakit. Semalam pun bila saya sakit sini, saya sudah demam. High fever. Sampai sekarang pun saya masih demam sebab sakit itu masih sakit dalam. Okey. So apa yang saya tidak puas hati adalah section yang mereka buka 324. Saya dapat tahu dia diikat jamin dengan 3,000. Senang je. Dan ada peguam, mereka call saya, mereka kata, ini memang penganiayaan. Yang terang-terang kita nampak dia potong, dia tetak. Bukan torek. Torek itu macam ini. Ini tetak, dalam video pun sudah tahu. Okey. So you punya luka pun sampai dalam, sampai nyaris kena tulang. So harus buka 307. Cubaan membunuh. Sebab apa? Sebelum ini pun dia orang sudah datang ke SPRM. Dan selepas itu, sebelum kejadian, dia ada satu buat video. Dalam video itu pun dia terang-terang kata, dia sentiasa ada dalam poket. So macam mana saya taruh belakang you sudah mati. So dia sudah bagi satu statement. Dan selepas itu jadi macam ni. Macam ni memang sudah ada niat. Kalau dengan niat, bermakna harus buka di bawah Section 307. So 324, ini saya tak salahkan pegawai penyiasat. Sebab mungkin dia pun terima arahan dari orang atasan lah. Okey, kita pun tak salahkan daripada pihak polis lah. Okey. So sekarang kami dari PHIM akan lantik satu peguam untuk menukarkan section dia daripada 324 ke 307. Okey. So kedua-dua yang berlaku Kajang dan sini, sebab kedua-dua kejadian pun ada satu niat. Dan di dalam seminggu lagi kami juga bercadang untuk membawa memorandum ke Istana Negara. Untuk satu siasatan Suruhanjaya Raja lah terhadap penyelewengan ini. Sebab kami bukan tuduh atau fitnah SPRM lah. Kadang-kadang rasa macam kerja lambat sikit. Ini dia gambar yang saya kata. Tengok. Orang ini yang membagi. Dia yang yang bagi location dekat Kajang, location hotel, kereta semua dia yang dia yang pass dekat orang lain lah. So kalau dia pass dekat orang lain, memang dia sudah tahu siapa tu pelaku. Bersubat lah. Tapi tengok rapat dengan siapa? Bolehkah saya dapat keadilan? Tadi pun saya ada play satu voice note dalam bahasa Tamil. Kalau translate itu apa tahu? Menteri Sumber Manusia mengarahkan seorang bernama Ruben. Ruben itu adalah budak ini dia pun semua rapat lah. Menteri Sumber Manusia beritahu, Ruben, kasih pecahlah kepala. Apa takut? Tak apa, undang-undang biar buat kerja. Saya ada. You kasih pecah kepala. Bolehkah seorang Menteri Sumber Manusia mengarahkan pengikut dia macam ni? Jadi yang kejadian yang berlaku kepada saya, mungkin ke atas arahan dia? Tak tahu kan? So mungkin mereka ini senang-senang terlepas daripada undang-undang sebab ada backup daripada Menteri Sumber Manusia. Sebab itu memang suara dia. Lagi satu apakah perubatan yang jijik mereka buat? Ini adalah, tengok, ini pemuda Titiwangsa MIC tengok apa dia buat. Dia edit gambar isteri saya dengan gambar saya, dia post dalam dia punya Facebook. Bukan saya saja, adik yang datang itu hari, gambar dia pun cari, dia post dan troll. Gambar keluarga semualah. Inilah cara yang kotor mereka buat supaya takutkan keluarga kami.
Okey, so mereka malukan, mencemarkan keluarga kami dan mereka dapat cari gambar-gambar keluarga.